أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jabatan Kuasa Surau, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat rezeki yang tidak pernah putus Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan hidupnya kita dalam bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, Allah Subhanahu wa taala terus bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita, panjangkan umur kita, moga-moga kita bertemu dengan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan kita daripada tema kisah-kisah dalam Al-Quran. Masih lagi cerita berkaitan dengan bapa segala manusia, iaitu baginda Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Sambung malam ini halaman dalam buku ni muka surat 220. Cerita berkaitan dengan bagaimana peristiwa taubat Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam setelah berlaku beberapa babak. Cerita tentang makan buah larangan dalam syurga. Kronologi dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah lucutkan segala kemewahan yang diterima selama itu dalam syurga. Jadi untuk yang seterusnya pada malam ini kita belajar daripada pengalaman insan pertama di muka bumi, daripada ayah kita semualah ni, supaya apa yang pernah baginda buat dalam hidupnya kita boleh tiru, terutama dalam bab doa dan bermunajatnya baginda Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila cerita tajuknya Allah terima taubat Nabi Adam dalam muka surat 220 ni, Allah terima taubat Nabi Adam atas kesilapan yang dibuat tanpa sengaja dan bukan dengan kehendak, sekadar sengaja nak buat perkara itu. Lalu Nabi Adam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu pula dikekalkan dalam Quran. Sebab berapa banyak nabi yang Allah turunkan dekat muka bumi ni, 124,000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dalam Al-Quran. Tak semua nabi dirakamkan doanya dalam Quran yang kita baca. Oleh kerana antara doa dalam Al-Quran yang kita jumpa ialah doa Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, sudah pasti manfaatnya ada secara langsung kalau dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mudah kita boleh faham begini: kalaulah Nabi Adam yang melakukan kesilapan tanpa sengaja baca doa ini, lalu Allah terima taubatnya, maka kita juga dengan barakah mengamalkan doa Nabi Adam, doanya pun ada dalam Al-Quran, insya-Allah kita juga dapat natijah yang sama, Allah ampunkan dosa kita seluruhnya. Kerana itu kita lihat inilah datang nama dia Ibrah. Ibrah ni makna dia apa? Baca sejarah ni dan apa yang boleh kita terus amalkan daripada cerita-cerita secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala.
Saya ambil di halaman muka surat 222. Sebab mukadimah tu dia cerita kesilapan dan seumpamanya. Atas sekali muka surat 222. Penulis kata orang mukmin sepatutnya mengikuti jejak kedua-dua ibu bapa mereka, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Mereka perlu mengakui kesalahan yang dilakukan dan kelemahan diri sendiri. Bahkan mereka juga perlu menyegerakan taubat, beristighfar serta cepat-cepat mohon keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala telah menjelaskan kepada kita tentang taubat Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam melalui firman-Nya dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 23. Semua kita dah hafal doa ni. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Maksud doa ni, qala, mereka berdua berkata, merayu. Doanya bermula dengan Rabbana. Tapi kenapa ayat tu mula dengan qala? Qala tu maknanya dua-dua berkata. Nabi Adam doa, isterinya Hawa pun berdoa. Jadi doa mereka berdua. Jadi doa kita bacalah Rabbana zalamna. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Dan doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam ini, Allah nyatakan respon dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 37. Macam mana penerimaan daripada Allah dengan doa istimewa dibaca ni, Nabi Adam dan Hawa ni. Kalau kita tanya, macam mana pula Nabi Adam boleh baca doa ni, daripada mana? Siapa yang ajar ataupun mana sumbernya? Allah berikan ilham dan wahyu kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Tindakan para Nabi, yang namanya Nabi, sudah tentu golongan yang paling mulia. Diceritakan Nabi SAW, kalau dekat dunia ini, kumpulan yang paling tinggi martabat di sisi Allah ialah para Nabi. Hidupnya, percakapannya, tindakannya, kelakuannya, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita baca doa, kita baca doa untuk masuk syurga, kan contoh hujung sambungnya, ma'alladzina an'amta alaihim, wahai Tuhan, masukkan kami dalam syurga bersama dengan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa orang dapat nikmat ni? Minan nabiyyin. Nombor satu, para nabi dulu. Tak ada lagi orang dalam dunia yang dapat nikmat sehebat para nabi. Nombor satu. Kemudian baru datang as-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ranking dia begitu. Oleh kerana martabat Nabi berada di peringkat yang paling tinggi, maka doanya pun doa yang paling baik. Dahlah doa ni doa Nabi, kemudian dalam Quran pula, berapa banyak pahala yang boleh kita dapat. Sebab itu dalam tertib kita berdoa sendiri pun, kan, doa-doa yang boleh kita amalkan. Yang paling afdal nombor satu apa? Doa yang diamalkan oleh para Nabi, dan doanya itu dalam Quran. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Jadi dibaca dalam surah Al-Baqarah ini, Allah berikan jawapan bagaimana dengan doa yang dibaca. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian kata Allah, Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Kita baca kisah tersilap, dia punya tajuk dia tersilap. Tapi mulianya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, Al-Quran bagi tahu setelah bertaubat Allah terima taubatnya. Kita ni yang hidup sekarang ni mohon bertaubat, taubat kepada Allah, istighfar dan seumpamanya, dan harapan kita, doa kita, hasrat kita, moga-moga Allah terima segala-galanya. Terima doa kita, terima taubat kita. Nabi Adam, walaupun mungkin kita akan cerita nanti ni, cerita kesilapan dan seumpamanya. Ada orang nyatakan tuduhan-tuduhan, macam mana Nabi boleh silap? Ni cerita zaman Nabi Musa. Macam mana boleh silap ni? Nabi tapi tersilap. Maka Allah nyatakan, sungguh pun kesilapan itu dibuat secara tidak sengaja. Allah rekodkan dalam Al-Quran kesalahan itu, kesilapan itu, Allah telah terima taubatnya.
Dan kemudian nyatakan lagi, sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun, menerima taubat lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah nyatakan doa yang dibaca oleh baginda Nabi Adam dan isterinya Hawa ini doa yang sangat mahal nilai dia. Kerana doa para nabi ini yang dibaca oleh mereka dalam hidup dan kemudian direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran, doa yang sangat cantik, sempurna, lengkap. Kita hari ni kalau doa kita sendiri-sendiri lah kan, tanpa kita tengok ayat doa Nabi ke dalam Quran ke, kita doa juga, tapi doa kita ni takut tak lengkap. Kita baca dalam bahasa Melayu contohnya, boleh, tak ada masalah. Harus, tidak ada menjadi masalah. Nak doa dalam bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh. Tapi kenapa nak diamalkan doa-doa dalam Quran ini? Sebab dah sangat sempurna kalamullah. Jadi Allah berikan formula, ini contoh-contoh doa yang boleh kita amalkan. Baik, apa istimewanya doa ni sehingga Allah terus respon dalam Al-Quran, taubat Nabi Adam diterima? Jadi diceritakan dalam halaman 223 kenapa doa ni sangat mahal. Doa ini, kata penulis, merujuk kepada 3 perkara utama. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Pertama, dalam nak bertaubat, mengakui kesilapan yang dilakukan. Mengakui. Sebab bila namanya seorang hamba, hidup kita ni rendah lah di sisi Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi. Hamba ni sifat dia apa? Tawadhu'. Kita ni mengaku banyak salah, banyak silap. Berbeza dengan makhluk yang bernama Iblis laknatullah. Hidupnya penuh dengan kesombongan, enggan dan juga sombong. Langsung tidak mengakui kesilapan dan seumpamanya. Sedangkan Allah lantik Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam sebagai khalifah yang pertama di muka bumi. Allah puji lagi pula dengan doa yang baginda berdua ni baca, Nabi Adam dan isterinya Hawa ni tadi. Sebab ciri nombor 1, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Sebab tu disebutkan Nabi Adam dan Hawa mengakui setiap kesalahan. Mereka juga tidak cuba berdalih dengan beri sebarang alasan seperti yang dijelaskan sebelum ini. Tidak ada apa kita nak kata mengaku salah tapi macam tak nak mengaku, mengaku tapi tak nak mengaku. Memanglah saya bersalah, tapi sebenarnya bukan saya yang mulakan. Mengaku salah tapi orang lain juga kena. Kan sekarang ni kita jumpa orang macam tu lah. Awak didapati bersalah, berapa denda ni? 10,000. Contohlah kan, maklumlah denda sekarang ni mahal kan. Memanglah saya salah, tapi bukan saya yang orang lain ajak saya ni. Mengaku tapi macam tak mengaku. Jadi itu kita lihat bagaimana seorang nabi pertama mengaku kesilapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini syarat kenapa disebutkan 3 ni, sebab ini di antara kunci setiap doa kita Allah terima. Bagaimana kita meletakkan diri kita ni sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, dalam doa yang dibaca oleh Nabi Adam ni juga dirakamkan tadi oleh Allah, perbuatan yang dianggap sebagai suatu kezaliman. Kesilapan itu dianggap suatu kezaliman. Mereka berdua menganggap perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu kezaliman. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu. Ini bermakna setiap dosa adalah satu kezaliman. Di samping itu, kezaliman juga mempunyai martabat dan darjatnya. Ada dosa besar dan ada juga dosa kecil. Dia sinonim. Dosa, zalim. Zalim, dosa. Zalim ni apa? Kegelapan. Kalau kita tengok kamus pun, zulmun, kegelapan. Sama lah tu rantaian dia. Dosa, zalim, hati jadi gelap. Ada dia punya kaitan antara 3 istilah tu tadi. Dosa paling besar ialah syirik pada Allah. Allah jelaskan pada kita tentang wasiat Luqmanul Hakim pada anak lelakinya agar tidak melakukan perkara yang membawa kepada berlakunya syirik pada Allah. Kerana perbuatan ini dosa yang sangat besar. Allah nyatakan nak cerita tentang macam mana dosa dianggap zalim. Bukan Nabi Adam je mengaku dosa satu kezaliman. Dalam turun lagi ke bawah, sejarah Luqman pun sama juga. Luqman menasihatkan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah kata Allah ketika Luqman berkata pada anaknya.
Semasa dia beri nasihat kepada anak, wahai anak kesayanganku, jangan kau sekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi dosa diletakkan istilahnya zulmun, dosa zalim. Kisah Luqman dia ada perbahasan yang lain sebab dia masuk dalam cerita-cerita bukan para nabi. Quran ni dua, itu tema dia, kisah para nabi, para rasul. Satu lagi kisah-kisah yang selain daripada para nabi, para rasul. Jadi Luqman menasihatkan anaknya jangan melakukan syirik. Kita tahu tak dalam Quran ni cerita anak kepada Luqman ini terima ke tak terima nasihat? Wallahu alam. Kita tak jumpa cerita dia. Apa cerita anak ni? Dia dengar ke? Apa jawapan anak ke? Tak ada. Allah cuma cerita nasihat Luqman 1, nasihat Luqman nombor 2, nasihat Luqman nombor 3. Tapi cerita anaknya dengar ke tidak ataupun terima ke tidak, wallahu alam. Kerana Allah nak fokuskan dalam cerita ini, kamu kena tahu syirik satu kezaliman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam doa yang kita baca tu tadi juga, Rabbana zalamna anfusana sampai akhir, dinyatakan dua jalan selepas buat dosa. Orang yang telah buat silap, telah buat salah, ada dua jalan di hadapannya. Yang pertama, ada di antara mereka dikeluarkan daripada kancah dan lembah dosa selepas melakukan kezaliman, lalu menyesal atas kesalahan yang dilakukan dengan bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat, Allah kurniakan rahmat, Allah ampunkan dia. Tiga benda ni, ampunkan dosanya, Allah kurniakan rahmat, kemudian Allah ampunkan. Mereka ni tergolong dalam kalangan orang yang berjaya dan beruntung. Kumpulan pertama, mohon bertaubat kepada Allah, istighfar dan seumpamanya. Allah bukan sekadar mengampunkan, bukan sekadar itu, kurniakan rahmat lagi. Terima taubat, kurniakan rahmat, kemudian keampunan. Sebab itu kalau kita lihat, kita ambil dalam masa yang terdekat ni lah kan, malam nisfu Sya'ban dipanggil sebagai Lailatul Ghufran, Ahad malam Senin ni kan, malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni ada 8 nama. 8 nama. Kita tahu malam nisfu Sya'ban je, ada 8 nama. Salah satu daripadanya Lailatul Ghufran, malam Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah tunggu, ada dua keadaan. Pertama, Allah tunggu siapa yang ada istighfar, aku akan ampunkan dosa. Yang kedua, siapa-siapa yang ada mohon hajat, minta bantuan pertolongan daripada Allah, aku akan bantu dia. Bila Allah buka peluang ini, malam nisfu Sya'ban. Saya teringat antara kisah istighfar lagi ni, sebab cerita ni cerita nak mohon ampun. Dalam kisah diceritakan pengalaman Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ni suatu ketika dia dekat rumah, ada orang datang. Dia tanya, wahai Hasan Al-Basri, aku ada masalah. Masalah apa ni? Sekarang kat rumah aku ni kemarau, macam kering lah, kering kontang, tanaman aku ada masalah dan sebagainya. Tolong bagi cara, doa, macam mana aku nak mudah-mudahan tanaman aku ni kembali subur. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Orang ni balik, masalah apa tadi? Tanah dia kering, dah lama tak kena hujan dan seumpamanya. Solusinya istighfar. Orang kedua datang, dia kata, Hasan Al-Basri, aku ni ada masalah. Masalah apa? Ada kesulitan yang aku tak tahu bila dapat selesaikan kesulitan ini. Apa jawapan dia? Istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Orang ketiga pula datang, mereka akan cerita. Orang ketiga datang, wahai Hasan Al-Basri, aku ada masalah. Masalah apa ni? Masalah aku ni dah lama berkahwin tapi belum dapat anak lagi sampai saat ini. Tolong bagi aku doa dan seumpamanya. Jawapan sama, istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. 3 orang datang dengan masalah berbeza, solusinya sama. Apa dia? Istighfar. Kerana itu kalau kita lihat disebut oleh baginda Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, Nabi kata apa? Man lazimal istighfar, siapa yang dalam hidupnya melazimi ini maknanya bukan sebut 2-3 kali, bahkan beratus kali. Orang ini sentiasa mendapat jalan keluar bagi segala kesulitan dan masalah dalam hidup. Kuncinya amalan dia istighfar. Jadi bila balik dalam kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, cara Nabi Adam bertaubat disimpulkan hanya dalam satu ayat, mengaku salah silap, kemudian mohon rahmat daripada Allah. Batu doanya, wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Bukan sekadar Allah ampunkan dosa, bahkan Allah kurniakan rahman, dan mudah-mudahan terselamat daripada kumpulan yang rugi. Jadi kumpulan pertama, orang yang dah pernah buat silap dan akhirnya dia mengaku kesilapan, bertaubat, keluar balik daripada lembah maksiat dan seumpamanya. Yang kedua, muka surat 225 ni, ada pula yang terus terjerumus dalam gelombang dosa dan selama-lamanya dikalahkan, dijatuhkan oleh syaitan. Mereka hidup dalam keadaan kotor dan berserah kepada syaitan. Orang lain serah kepada Allah, hidup sebagai hamba. Orang ni telah melantik syaitan sebagai wali dia, wal'iyadzubillah. Mereka ini pula tergolong dalam kalangan orang yang rugi dan binasa. Hidup hanya bertuhankan hawa nafsu. Allah nyatakan dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kamu tak nampak lagi ke wahai manusia, ada orang yang hidup kat dunia ni bertuhankan hawa nafsu, benda yang pelik-pelik, bukan sekadar buat jahat tapi promosi pula kejahatan. Mereka perjuangkan pula, bukan sekadar buat jahat ni, level lagi tinggi lagi. Buat jahat, promosi buat jahat, ada pertubuhan lagi pula. Pertahankan hak itu, hak ini yang jauh sama sekali bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa benda yang pelik-pelik. Minggu lepas kalau tuan-tuan ikuti ada satu negeri dekat Amerika, saya lupa negeri mana, seorang ibu bawa pergi mahkamah dan nak minta pengesahan daripada mahkamah dan kebenaran. Untuk apa? Berkahwin dengan anak sendiri. Orang kafir sama kafir ni, hakim kata tak logik permintaan kau ni. Dia minta juga file lagi, panggil peguam lagi, minta kebenaran. Ni perempuan ni, ibu ni berkahwin dengan anak sendiri. Ada pula yang nyokong tu 200 orang kat luar, bagi hak demokrasi dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara yang sedemikian, makin maju dunia ni rupanya ada juga orang yang berfikiran yang sedemikian. Baik. Kemudian yang berikut berkaitan dengan doa, istighfar dan taubat baginda Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan di bawah tu muka surat 225. Pengajaran penting yang diperolehi di sini adalah apabila seorang itu berdosa, rasa bersalah dengan dosa dan menyesalinya, maka dia perlu segera bertaubat dan beristighfar. Segera. Kita buat silap, buat salah, mengaku kesilapan, ya. Tapi sejauh mana cepat atau lambat manusia ini terus nak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini pun rezeki juga. Rezeki dapat bertaubat dengan kadar segera. Sebab syaitan, seperti mana kita bincangkan sebelum daripada ni kan, tipu daya iblis ni macam-macam. Dia punya mainan, dia punya seni nak menjahanamkan manusia ni ada macam-macam cara. Antaranya apa? Kalau orang ni buat salah, tak apalah, bagi pujuk dia supaya tangguhlah, esok kan ada kan, hari ni masih awal, kiamat lambat lagi, umur masih muda kan, orang lain lagi panjang umur, peluang kamu banyak lagi, tak usahlah, segera dan seumpamanya. Dia akan pujuk, dia akan hasut yang sedemikian. Jadi sudah tentu dalam cerita ini Allah puji Nabi Adam kerana apa? Bukan sekadar Allah terima taubat, diberikan rahmat, kemudian Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam juga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi di bawah tu, dia yakin, percaya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Orang yang beriman diberikan keampunan pada mereka seperti keampunan yang diberikan kepada kedua-dua ibu bapanya, Nabi Adam dan Hawa. Jadi nak cerita, kalaulah suatu ketika dahulu Nabi Adam baca doa ini, istighfar dengan cara ini, insya-Allah kita buat doa yang sama, moga-moga Allah juga berikan kemudahan, keampunan kepada kita semua. Kerana itu kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ni, Allah cerita bagaimana dahsyatnya tipu daya dan hasutan syaitan. Macam mana dia berusaha nak merosakkan manusia. Tapi Allah beritahu orang beriman ni pun dia punya penyelamat dia. Ada penyelamat. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sadaqallahul azim. Orang yang bertakwa, kata Allah, bila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan. Orang beriman yang disentuh oleh syaitan.
Allah sebut kalimah ta'ifun. Ta'ifun ni apa? Satu kumpulan orang beriman ni. Iblis tak datang satu ataupun dua, kumpulan. Ta'ifun ni apa? Satu tim. Ini ada orang ni, simpulan bin simpulan ni datang satu kumpulan. Allah sebut ta'ifun minasyaitan. Mereka datang nak menyerang ni. Tapi pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh orang beriman? Tazakkaru. Mereka ni cepat-cepat ingat kepada ajaran Allah. Fa idzahum mubsirun. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Walaupun datang satu kumpulan, iblis nak meracuni pemikiran orang-orang beriman, tapi ciri-ciri orang ni Allah sebut apa? Tazakkaru. Terus beringat. Terus beringat. Oh, maknanya benda ni tak boleh ni, ataupun benda ni salah ni, benda ni bahaya ni, dan seumpamanya. Maka dengan cara itu kita akan terselamat. Sebab itu daripada perkataan itulah datangnya tazkirah. Kenapa datangnya majlis ingatan, majlis untuk kita nak beringat? Sebab Allah dah beritahu antara orang yang beruntung dekat dunia ni apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Orang beriman ni Allah kata semua dalam keadaan yang rugi. Kan doa Nabi Adam ni kan apa cerita? Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa aku, tak rahmati aku, niscaya aku jadi orang rugi. Antara ciri-ciri orang rugi ni macam mana? Allah cerita ciri-cirinya sekian-sekian, tapi yang terselamat orang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran. Hidupnya sentiasa dapat peringatan, nasihat dan seumpamanya. Mudah-mudahan hidup kita tidak akan pernah lalai. Jadi itu cerita dalam pelajaran yang ke-43 ini berkaitan dengan bagaimana taubat baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Okey, baik. Kemudian yang berikut, macam mana dibahaskan dalam kitab ini dalam bab 33, maksiat Nabi Adam kepada Tuhannya. Bagaimana maksiat Nabi Adam kepada Tuhannya. Nabi Adam dan Hawa telah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh mereka dahulu. Mereka menganggap perbuatan lalu itu sebagai suatu kezaliman. Dia gini tuan-tuan, dia antara kaedah yang disebut dalam kitab. Terbuat silap, kita dah buat silap dulu ni, bertaubat, segera bertaubat, mohon ampun sungguh-sungguh, minta rahmat. Tapi ada satu perkara jangan dibuat. Jangan dibuat macam mana? Betul kita dah terbuat silap dan seumpamanya, tapi ada masa kita macam seronok pula share cerita dulu-dulu ni. Aku teringat lagi zaman dulu memang ikutkan, memang kurang ajar lah, tapi entah macam mana aku buat cerita dengan orang. Orang tak tahu ni, orang tak tahu. Benda tu pun dah ditutup, tertutup, keaiban itu tertutup. Tapi siapa yang buka? Kita sendiri. Kan, kita sendiri. Nanti bila orang cerita, mana kau tahu? Hari tu kau yang cerita? Sudah. Bukan orang lain pun. Ini satu perkara yang dilarang sebenarnya, tak boleh. Sebab Nabi kata apa? Benda yang telah salah silap dahulu, bila kita dah menyesal bertaubat, terus tutup. Tak usah cerita lagi dah. Itu cerita dulu. Sekarang ni kita dah terus ke depan. Seperti mana seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Nabi dia tanya, ya Rasulullah, aku ni dulu banyak salah silap. Aku ni dulu banyak salah silap. Dan macam mana aku nak delete balik kesilapan-kesilapan dulu sehingga akhirnya aku terus masuk tempat aku ni baik. Kata Nabi SAW, kamu bertaubat dan terus untuk buat amal-amal kebaikan pada hari-hari mendatang. Sesungguhnya kata Nabi apa? Setiap kebaikan yang dibuat, satu kebaikan padam satu kesilapan. Innal hasanats yudhibnas sayyi'at, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu buat itu akan memadamkan kesalahan demi kesalahan. 10 kebaikan dibuat, automatik 10 dosa dipadam. 100 kebaikan dibuat, 100 dosa dipadam. Kalau ada kesilapan-kesilapan yang terdahulu. Jangan kita pula yang cerita kat orang. Allah dah tutup keaiban kita, tiba-tiba kita buka balik. Dalam keadaan kita dah bertaubat ni, tak perlu cerita balik. Tak perlu kita imbas kembali dalam keadaan macam seronok pula cerita dulu-dulu ni kan. Walaupun betul zaman jahiliah, kita kata jahiliah kita lah kan. Tapi dah tak perlu lagi cerita kepada orang lain, dan perkara itu dilarang oleh baginda Nabi SAW. Baik, kemudian yang berikut, cerita apa tadi ni? Cerita maksiat Nabi Adam kepada Tuhannya. Diceritakan sesungguhnya mereka benar-benar terjerumus ke dalam lembah dosa setelah termakan daripada pokok yang diharamkan ke atas mereka. Perbuatan mereka itu pada zahirnya merupakan maksiat,
Kenapa maksiat? Bertentangan dengan larangan yang sangat jelas. Kenapa dipanggil maksiat? Allah beri larangan. Jangan sampai kamu makan buah ni tadi ni. Tapi perkara itu dilakukan dalam keadaan yang tidak sengaja, dalam keadaan terlupa, dan memang tidak ada satu keazaman seperti mana orang hari ni buat benda jahat, nak buat sungguh-sungguh lah. Pecahkan rumah orang ni memang dengan mesyuaratnya lain, dengan sungguh-sungguh nak buat. Tidak begitu pada Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan betul itu kesilapan. Maksiat, istilah dia maksiat. Kenapa maksiat? Allah kata jangan buat, Nabi Adam termakan buah yang dilarang dalam syurga tu tadi. Itulah disebutkan dalam nas Al-Quran, muka surat 227 tu, perenggan atas. Tapi dia kata mana mungkin Nabi Adam boleh melakukan maksiat sedangkan baginda ni seorang Nabi. Itu mungkin tertanya, Nabi kan maksum, Nabi kan terpelihara. Sebagaimana kita semua tahu Nabi maksum dan seumpamanya. Perbuatan Nabi Adam secara zahir melakukan maksiat kepada Allah yang telah melarangnya daripada makan buah tersebut. Namun baginda telah melanggar larangan tersebut lalu makannya. Jadi perbuatan tu maksiat. Tapi Allah nak cerita dalam Al-Quran juga macam mana keadaan sebenar, peristiwa pada waktu itu macam mana sebenarnya. Keterangan dalam surah Taha, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Sesungguhnya kata Allah, kami telah pesan kepada Adam pada masa yang lalu, tapi dia lupa. Lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Jadi dalam ayat ni kita lihat para ulama tafsir menyatakan begini. Dalam keadaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan perkara tersebut dalam keadaan terlupa. Kenapa terlupa? Cerita kita sebelum-sebelum ni macam mana? Iblis telah bersumpah menggunakan nama Allah. Wa qasamahuma. Itu dia punya babak akhirnya Nabi Adam makan juga. Dan Iblis telah bersumpah pada Adam, pada Hawa. Dia kata apa? Wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Tuhan tak bagi kamu makan dalam syurga ni? Tak bagi makan buah dalam syurga ni? Sebab kata dia, Tuhan tak nak kamu kekal dalam syurga. Kalau kau makan buah ni kekal. Dia pusing kan balik. Dia pusing. Padahal Allah dah beritahu jangan dekat dengan pokok ni. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kamu dekati pokok ini. Allah tak sebut buah apa. Jangan kamu dekati pokok ini. Tapi Iblis beritahu, wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Allah tak bagi? Sebab Allah tak nak kamu kekal dalam syurga. Dan Nabi Adam sebelum tu dengar je. Dia tahu kan ini gangguan hasutan. Tapi bila sebut nama Allah, sumpah atas nama Allah, wa qasamahuma, dan mereka syaitan iblis ni bersumpah atas nama Allah. Lalu ketika itu Nabi Adam pun terlupa pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang berlaku sebenarnya dalam keadaan begitu. Hujungnya Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang dilakukan dalam keadaan yang sedemikian. Jadi kita pun sama juga hari ini. Kalau buat sesuatu dan kita buat salah dalam keadaan terlupa, ada bab memaafkan, dimaafkan. Kita ambil contoh bulan Ramadan lah kan. Bulan Ramadan puasa tak boleh makan. Tiba-tiba duduk petang-petang pukul 5 kat dapur lah tu rehat nak tunggu buka ni, minumlah sikit. Puasa apa hari ni, 1 Ramadan. Biasanya gitulah hari pertama lah kan, sebab dah biasa tak puasa boleh makan. Bila makan, adakah puasanya terbatal? Tidak, sebab dilakukan secara tidak sengaja. Sebab tu disebut dalam buku ini, dalam kitab ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita satu anugerah yang paling besar menerusi surah Al-Baqarah ayat 286. 286 surah Al-Baqarah. Ayat terakhir lah ni kan. Sebab itu kalau kita lihat antara perkara lain dipesan oleh Nabi SAW, ini bukan sekadar anugerah dari Allah kepada kita semata-mata, tapi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini nilainya sangat mahal. Nabi bersabda apa dalam hadis Riyadhus Shalihin ada, siapa yang nak tidur waktu malam baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Nabi sebut fadilat dia satu perkataan je, kafatahu, cukup kedua-dua ayat itu untuknya.
Siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka cukuplah 2 ayat itu untuk lengkapkan hidup dia pada hari itu. Cukup. Nabi kata cukup. Apa makna cukup? Imam Nawawi kata cukup untuk menampung kesilapan-kesilapan dia kalau dibuat secara tak sengaja pada hari itu. Doa daripada 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni boleh top up balik. Kalau nak buat amalan fardu, mungkin ada yang tak sempurna, mudah-mudahan barakah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni pun dapat top up balik. Kita kata 2 ayat fadilatnya besar, tapi tak semua orang boleh buat. Mana-mana pula kita baca dalam fadilat amalan itu, amalan ini kan, kita baca apa pasal bendanya sikit tapi pahala besar ni. Apa dia punya kesimpulan dia? Mana-mana amalan yang kalau kita baca tak semua orang boleh buat, benda tu besar pahala. Sembahyang malam tahajud, kenapa besar pahala? Tak semua orang boleh buat. Orang tahu tak fadilat? Tahu kan. Cerita apa lagi orang yang baca tasbih waktu pagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, baca 3 kali lepas waktu subuh, nescaya dapat pahala seperti duduk dalam keadaan beribadah daripada lepas subuh sampai waktu duha. Yang kita baca tu 10 saat aja. Kita dah bekerja, keluar, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Malaikat tulis kita ni duduk daripada lepas subuh sampai duha. Yang kita buat apa? Tasbih tu tadi. Yang dipanggil tasbih Juwairiyah. Tasbih Juwairiyah. Sama macam cerita ni dalam ayat 286 surah Al-Baqarah ni. Kenapa Nabi kata yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah cukup untuk menampung kekurangan pada hari itu, daripada kita waktu pagi sampailah tidur balik. Kan salah silap kita banyak. Yang buat fardu ni pun mungkin ada kekurangan, jadi nak top up dekat mana? Surah Al-Baqarah yang akhir ni, 2 ayat yang terakhir. Selain kita baca ayat kursi, selain kita baca 3 qul doa lain dan seumpamanya, ini di antara perkara yang boleh kita jadikan bekalan. Seboleh-bolehnya jangan kita tinggalkan. 286 dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Doa ini sangat-sangat menarik. Kita tengok maksud dia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah bagi kita tugas, Allah bagi kita amanah sesuai dengan kesanggupannya. Maksud ayat ini macam mana? Kesanggupan ni bukan pada orang ini, orang itu, orang bandar situ, orang negara sini, tidak. Kesanggupan ini merujuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada ujian kita sendiri, kaum-kaum yang terdahulu ada ujian dia. Allah bagi kita ni ujian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ni mampu untuk menghadapinya berkat daripada ingatan-ingatan daripada Allah dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti sekejap untuk laluan azan. Kita sambung sikit lagi nanti kesudahan berkaitan dengan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la illallah.
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة إنك لا تخلف الميعاد. Sudah jemaah mati Allah sekalian, kita sambung sedikit untuk tajuk yang ini berkaitan dengan anugerah yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini kita ulang setiap malam. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan, janganlah catat benda yang salah itu sebagai satu kesalahan seandainya kami terbuat dalam keadaan kami terlupa ataupun tersilap. Benda tu memang salah, tapi yang kami buat tu dalam keadaan terlupa, dalam keadaan kami tersilap. Janganlah dikira. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang telah kau letakkan ataupun turunkan kepada umat sebelum daripada kami. Zaman kita contohnya ada peristiwa apa, banjir. Tapi banjir kalau zaman dulu Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, Masya Allah, sangat luar biasa. Musibah ataupun satu yang dipanggil azab yang Allah turunkan secara tunai kepada kaum-kaum yang terdahulu. Bagi umat Nabi SAW ada pengecualian. Kenapa dapat macam itu? Kenapa dapat advantage begitu? Berkat di antara doa yang kita baca ni. Orang dulu dapat ujian yang sangat besar. Bagi kita ni mudah-mudahan ya Allah, janganlah kau turunkan kepada kami musibah yang kami baca kisah-kisah umat terdahulu ni, janganlah berlaku lagi pada zaman kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan, jangan kau berikan sesuatu ujian kepada kami yang tak mampu kami nak pikul. Jadi kita baca dalam ayat ni, kata ulama tafsir apa? Selagi mana ada ujian yang kita lalu hari ni, maknanya Allah Maha mengetahui, ya kamu mampu untuk meneruskan lagi walaupun dengan ujian yang bagi kita berat, tapi insya-Allah ujungnya pasti ada penyelesaian. Orang tanya pandemik ni bila nak berakhir ni? Bila nak berakhir? Kita baca buku Ustaz Nafiah, bagus buku tu. Bila pandemik Covid ni berakhir? Ada jawapan dekat situ. Bila berakhir?
Kan orang tanya kenapa macam mana nak lepas dan seumpamanya. Tapi Allah Maha mengetahui kita masih mampu untuk nak terus dengan kehidupan kita ini, doa kita, munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan hujungnya nanti pasti akan ada kebaikan berkat kita selalu sangka baik pada Allah. Maka hujungnya Allah nyatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3 permintaan kita minta. Wahai Tuhan, ampunilah kami, maafkan kami, ampunkan kami, rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah, sesungguhnya tolonglah kami terhadap kaum orang-orang yang kafir. Jadi kita nak tidur khususnya bila baca doa ni, ayat 287, 285, 286, sebenarnya ini merupakan di antara perisai kita lah, doa kita, bekalan kita sebelum kita mulakan kembali kehidupan kita pada hari esoknya. Sebab itu diceritakan oleh Nabi SAW, hadis di bawah tu, diangkat, yakni terhapus dosa daripada umat aku disebabkan kekeliruan atau lupa dan perbuatan yang mereka lakukan itu kerana dipaksa. Yang ni tak dikira lah, orang paksa untuk murtad. Kalau kamu tak murtad, aku bunuh kamu. Itu ada perbahasan dalam kitab fiqah. Orang ni buat kerana tersilap, kerana lupa ataupun terpaksa. Yang lain-lain kalau dibuat dengan sengaja juga kamu buat, yang itu dosa lah. Yang ini pengecualian. Namun sebagai penutup dalam bab 43 ini, sungguh pun Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidina Hawa ini bila buat perkara tadi itu dalam keadaan tersilap, yang disebut sebagai maksiat kepada Allah, tapi buat tu dalam keadaan tersilap, kerana sumpah oleh iblis dan seumpamanya. Benda yang tersilap itu pun Nabi Adam alaihissalam menzahirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat nanti. Kesan buat silap tak sengaja sekali je. Al-Quran menceritakan sekali tersilap, bukan sengaja buat salah. Itu pun penyesalan Nabi Adam, ketakutannya sampai bila? Sampai kiamat, sampai kepada mahsyar. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis tu panjang, ayat muka surat 232. Ini hadis yang paling panjang dalam Sahih Bukhari. Cerita tentang perjalanan manusia mencari bantuan, mohon syafaat. Kita nak jumpa siapa ni? Hadis yang paling panjang. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh dan seumpamanya lah. Jadi rekahkan cerita dalam muka surat 232 ni. Bila manusia ni datang, dia orang kata, kita nak minta bantuan siapa ni? Kita minta bantuan Nabi Adam alaihissalam. Jumpa Nabi Adam, mereka kata, wahai Adam, kau ni bapa manusia. Allah telah ciptakan kamu dengan tangannya, meniupkan roh dalam diri kamu. Dia juga perintahkan malaikat supaya sujud kepada kamu. Maknanya mulia Nabi Adam ni. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Yang jumpa ni siapa? Manusia seluruhnya. Tolonglah kami. Dan ceritakan kemuliaan kamu ni. Malaikat sujud kepada kamu, wahai Adam. Minta bantuan ni. Apa respon Nabi Adam? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Nabi Adam kata, Tuhan aku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan takkan terjadi selepas itu. Dulu aku ditegah mendekati sebatang pokok, tapi aku menderhakainya. Diriku pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam kata, tak boleh amalan aku untuk aku je, aku tak boleh nak bagi syafaat sebab Allah marah pada aku. Dulu Allah suruh aku buat sekian, suruh jangan makan pokok, tapi aku dekat juga. Aku rasa aku banyak kesilapan, kemurkaan Allah pada aku sangat tinggi. Kamu carilah Nabi Nuh. Ini baru mukadimah hadisnya. Pengembaraan manusia ni jumpa panjang sampailah hujungnya siapa? Jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawapan Nabi? Semua minta tolong dia, wahai Rasulullah, engkau penghulu para nabi, para rasul, kekasih Allah. Aku boleh tolong, tapi dengan satu syarat, aku akan selesaikan urusan umat aku dahulu. Jadi ini janji daripada baginda Nabi SAW. Jadi hadirin sekalian, itu cerita yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Belajar daripada bapa segala manusia punya cerita ini untuk mengenal siapa diri kita.
baca kisah Nabi Adam untuk perjalanan kita ni macam mana sebenarnya, taubat kita, istighfar kita, doa kita, munajat kita, dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Adam berkat doa yang dipohon itu, insya-Allah bila kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga kita akan dapat natijah yang sama mudah-mudahan. Insya-Allah kita akan sambung lagi untuk pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.